Okey, untuk PB semester ini, okey, kita akan beri anda 3 helai, 1, 2, 3 helai. Okey. Helaian. Apa yang ada kat situ? Okey. Helaian yang pertama akan ada nama khusus, semester yang ketiga, kohort 2020, wajaran PB ingat 40%, dan instrumen kali ini ialah regresi matematik. Dan tajuk untuk kali ini ialah transformasi dan standard kandungannya 2.1 dan standard pembelajarannya ialah 2.11, menentukan image dan objek bagi suatu translasi, pantulan dan putaran. Okey, jangan lupa isi nama penuh anda, nombor kad pengenalan, program, nilai, nama penilai itu adalah guru yang mengajar anda, pensyarah yang mengajar anda dan tarikh anda menghantar. Jadi kita ada A, B, C yang mana A ialah berkaitan dengan arahan. Okey. Okey, anda diminta melukis tata kartis pada selai kertas dengan skala 1 sentimeter kepada 1 unit pada kedua-dua paksi. Maksudnya paksi X dan Y dengan nilai kedua-duanya berada di antara 10 dan negatif 10. Senang je. Okey, nombor 2, menentukan ataupun mencipta titik A, B dan C sebagai objek pada satah kartis yang anda bina. Nyatakan koordinat titik A, B, C di satah kartis tersebut. Yang ketiga, melengkapkan jadual di ruangan langkah kerja. Yang ini kita akan lihat lepas ni. 4, menunjukkan A prime, B prime dan C prime pada satah kartis tersebut beserta koordinatnya. Okey, A prime, B prime, C prime ini ialah imej untuk A, B, C yang anda cipta tadi di bawah transformasi yang anda pun kena cipta sendiri. Okey. Nombor 5, menyediakan laporan secara individu, menghantar laporan pada tarikh ditetapkan oleh pensyarah anda, semestinya plagiat tidak dibenarkan. Okey, B, rubrik penilaian dan borang pemarkahan pelajar. Kalau anda isi semua yang tadi tu, anda boleh dapat 5 markah penuh. Okey, untuk hasil kerja anda, okey, laporan anda kenalah sistematik. Kena kemas, okey, kena kemas, sedap mata memandang, okey. Kemudian penggunaan tata bahasa dan struktur ayat yang betul sesuai dengan konteks matematik yang kita pelajari. Dan yang semestinya yang paling penting ialah keaslian. Semua ni 9 markah. Okey, untuk kertas graf yang akan anda hantar nanti, pastikan betul-betul kertas graf. Ada paksi X dan dilabel dengan X. Yang paksi Y ada dan dilabel dengan huruf Y. Ingat, graf yang dilukis dengan arah yang betul dan seragam. Dan nilai X tersebut berada di antara 10 dan negatif 10. Dan begitu juga dengan Y, berada di antara julat 10 dan negatif 10. Semua ini merangkumi 8 markah. Untuk jadual anda, okey, jadual anda, titik A, B dan C, okey, ditunjukkan pada satah kartis. Itu pada satah kena ada 3 markah. Kemudian koordinat ABC dinyatakan dengan tepat. Okey, transformasi dicipta, dibentuk. Okey, dan imej yang terhasil daripada transformasi anda tadi tu ditanda pada satah kartis dengan tepat. Dan koordinat pun mesti dinyatakan dengan tepat. Maksudnya langkah kerja, ada ruangan langkah kerja nanti kena tunjukkan. Okay, markah penuh, kesemuanya ialah 40 markah. Okey, C, kertas graf. Lampirkan. Maksudnya anda kena sediakan sendiri kertas graf. Kalau tak ada, minta dengan cikgu lah. Okey, untuk D, jadual langkah kerja. Inilah dia. Dekat jadual ni kita ada titik yang telah anda tanda pada kertas graf yang mana kita panggil objek. Okey, koordinat XY ditulis. Bentuk transformasi kena cipta. Kena cipta. Okey, koordinat image. Okey, pastikan ditanda juga pada satah kartis dan ditulis koordinat dia juga pada jadual ini. Inilah langkah kerja yang cikgu cakap tadi. Yang mana contoh, contoh dia beri. Contohnya macam P ya. P, anak panah ni merujuk kepada P mengalami transformasi apa? Transformasi translasi negatif 21 menjadi imej P. Ini P tanda ni masuk imej P ataupun P prime. Okey, kat bawah ni kena buat dia punya koordinat dia. Koordinat P ialah 1, 2.
koordinat P prime ialah negatif 1, 3. Sama juga yang lain tu. Ingat, satu titik, satu transformasi. Ini contoh diberi untuk translasi diberi, pantulan pun diberi, putaran pun diberi. Maksudnya anda kena cipta A tu, titik mana. Okey. Translasi dia punya vektor pergerakan kena cipta. Sama juga dengan B. B, okey. Kamu kena pilih dia punya koordinat, kemudian pantulan. Kamu nak pantul dia dekat paksi pantulan dekat mana. Sama juga dengan C, titik C kena tentukan titik mana yang kamu nak jadikan titik C. Kamu nak putarkan dia dengan sudut berapa darjah? 90 darjah arah jam ke? 90 darjah lawan jam ke? Ataupun 180 darjah. Kemudian pilih pusat putaran. Okey. Tamat. Okey, kita nak lihat macam mana contohnya. Okey, kita pergi kepada ni. Ini adalah kita pergi kepada GeoGebra. Okey, kita ada ORG Classic. Boleh guna yang ni. Boleh guna. Nak guna manual pun boleh. Okey. Biasanya dia dah disediakan dengan dengan nisbah 1 cm kepada 1 unit. Cuma dia tak ada paksi Y, tak ada label semua. Sebab kita nak pelajar tahu. Okey. Grid dia dah ada. Kalau nak grid yang meja pun boleh juga. Tengok kat sini meja grid. Kalau anda nak guna meja grid pun boleh juga. Sangat senang. Kalau nak buat dalam bentuk ada minor macam ala-ala kertas gerak betul pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Okay. Kita double click saja ataupun right click. Okey. Kita pergi kepada grafik. Okey, semua kita lihat nisbah. Nampak tak? Nisbah X kepada Y. Maksudnya 1 cm 1 unit. Macam tu. Okey, kita pergi kepada grafik. Okey, kita pergi grafik. Okey. Kita pergi X-axis. Nampak tak label tu? Label kita pilih X lah. Y. Y kita pun pilih label Y. Okey. Jadi tak payah letak apa-apa. Nampak dah ada dah. Y-axis, X-axis. Sekarang, kita kena pilih titik. Contohnya lah, ni kita ada button atas ni. Kita ada button cursor, ada A. Ini untuk line. Okey, boleh explore sendiri. Okey, saya percaya anda lebih bijak daripada cikgu. Okey, kita pergi titik A. Kita pilih point. Sebab kita kena cipta 3 titik, iaitu titik A, B, C. Okey, contohnya cikgu nak pilih titik. Yang inilah. Tekan. Nampak tak keluar? Dekat sini dia ada tunjuk 31. Okey, 31. 31. Jadi cikgu cakap nak koordinat dia dekat situ. Boleh. Kamu tekan je right click. Right click. Kita pergi show label. Oh, sorry. Sekejap kita sekali lagi. Right click. Pergi set. Okey, show label tadi kan. Okey, pergi lagi situ. Jangan bimbang. Pergi setting. Okey, kita pergi dekat show label name ni kan. Kita ada name and value. Value maksudnya koordinat. Nampak tak? Keluar dekat situ. Okey, tanda pangkal. Sekarang kita dah titik A. Okey, kita nak pilih titik mana lagi? Titik B. Titik B kita ambillah mana-mana yang kamu berkenan. Okey, contohnya kita nak titik B di sini. Okey. Negatif 2, 2. Sama juga macam tadi, kita labelkan, pergi setting. Okey, kita pergi kepada value. Dia boleh bantu anda siap-siap cek koordinat dia. Okey, sekarang kita pilih titik C. Mungkin kita pilih di sini. Okey. Pilih sini. C. C ialah 03. Baca X dulu baru Y. Okey. Bila dah selesai, kita kena tekan butang move ni. Kalau tak, awak akan buat banyak lagi titik nanti. Okey, seterusnya kan, kita dah ada A, B, C, D. A, B, C. Kita pergi kepada A. Kita nak buat translasi. Maksudnya kita kena cari vektor pergerakan. Mana nak cari vektor pergerakan? Kita lihat button ni. Ada tak vektor kat situ? Ada. Ada vektor. Okey, vektor kat situ. Jadi kita tekan je. Starting. Maksudnya kita nak pilih vektor berapa? Okey.
Dia ada banyaknya. Tekan je. Sini. Okey, mungkin kita bergerak 6. Okey, 6 kosong ke. Okey, ataupun kita nak yang ini 6 langkah ke depan sahaja. Yang ini pula 6 langkah kemudian 2 langkah ke atas. Okey. Kita nak buat macam mana ni? Okey, contohnya kita pilih yang macam ni lah. 6 langkah ke depan. Okey. Tengok Kamu boleh cuba sebenarnya. Okey. Nampak tak kalau kita tak ni. Tekan je button move ni. Hilang. Okey, button move. Okey, kita tengok vektor itu ialah 6, kosong. Okey, jadi kita pergi button 2, 3, 4. Mana kita nak cari yang ada kaitan dengan translation? Ni translate by vector. Okey, kita tekan butang A dan sini. Kat mana dia berada? Dekat 9, 1. Okey, dekat 9, 1. Kalau kita nak pilih situlah. Kalau tak nak, kita boleh undo. Kita boleh undo. Okey, kita pilih sekali lagi Kita cuba sekali lagi. Kita cari vektor. Vektor. Okey, vektor dah jumpa. Okey. Kita mungkin pilih 3 langkah ke atas. Okey, 3 langkah ke 3 langkah ke depan kemudian 1 langkah ke bawah. Nak tak? Itu vektor dia. Jadi kita tekan button move, kita cari dekat mana yang ada translate. Okey, tengok select object to translate dan vector. Nampak? Dia dah ada bagi help. Kita tekan A ni. Okey, kita tekan je vektor ni. Nampak tak dekat sini, ruangan dekat sini, dia memang dah ada letak vektor pergerakan dekat situ. Kemudian dia bagi A prime, maksudnya image A di bawah translasi ni. Ada kan? Senang sangat. Okey, kita lihat titik B pula. B kita kena buat pantulan. Pantulan dia kena dipantulkan pada satu garis. Kita nak pilih garis pantulan mana? Nak pilih buat pantulan ni, dia kena ada garis pantulan. Okey. Kita cari dekat mana? Line. Okey, kita nak pilih line yang mana satu? Garis yang mana satu? Okey, apa kata kalau kita pilih line dekat mana? Okey, kita pilih garis. Contohnya kita pilih garis sini. Dia dah pilihkan untuk kita. Contohnya lah kan? Contohnya. Okey. Jadi kita boleh nampak dekat sini tu. Dekat sini. Okey, ni line. Okey. Line dia Y sama negatif 2. Kenapa dia Y negatif 2? Sebab dia memotong Y pada negatif 2. Jadi dah dia jadi line Y sama dengan negatif 2. Okey. Jom kita lihat. Ingat sentiasa ni button move. Okey. Gerakkan lagi. Okey. Maksudnya macam mana kita nak pantulkan dia? Pantulan dalam bahasa Inggeris ialah reflect. Reflection. Okey. Jom kita cari dekat mana yang ada reflect. Okey. Tak ada kat sini. Tak ada kat sini. Tak ada kat sini. Di sini ada. Reflect about line. Maksudnya kita tekan je reflect about line. Okey, dia ada bagi tahu sini select object kemudian line untuk reflect. Tekan B tadi. Okey, kita tekan line dia. Nampak tak B prime negatif 2 negatif 6. Negatif 2 negatif 6. Okey, sekarang kita cari titik C pula. Okey. Okey, C tadi kita letak kat mana? Okey, C kita belum lagi letak apa koordinat dia. Kita tekan right click. Kita lihat setting. Okey. Kita lihat dia just ada name saja. Jadi kita letak name and value. 03.
Ingat, Y dia kosong, X dia 3. Okey, 3 kan? Kita nak rotate. Rotate maksudnya putaran. Dekat mana ada putaran? Okey, dekat button ni juga. Okey. Ni. Kita guna rotation around point. Okey, untuk yang ini, apa kata kalau kita pilih titik dahulu, titik putaran? Okey, kita nak pilih titik mana yang sesuai ya? Kita cuba pilih titik hash ini sebagai titik putaran. Kalau kosong-kosong maksudnya asalan sini. Titik D ni adalah asalan. Okey. Dan kita putarkan dia pada titik hash. Okey. Jadi bila kita dah jumpa macam ni, ingat butang move ni, kita tekan. Okey, kita pergi lagi kepada button yang ada tu rotation. Okey. Dia dah tunjuk dekat situ. Select object, select center, kemudian nak letak berapa sudut dia, arah jam ke lawan jam. Okey. Tekan object, iaitu C, tekan center. Okey, kemudian dah keluar sudut. Angle is sudut. Jadi kita letak 90 darjah. Kita nak letak clockwise. Clockwise maksudnya ikut arah jam. Kalau counter clockwise maksudnya lawan arah jam. Kita tak okey. Jadi dia akan keluar C prime. Aduh. Nampak tak? Dia bertindih. Bertindan dekat situ. Okey. Tapi tak apa. Jadi kita boleh nampak. Tak nampak kat sini boleh nampak. Ni. Nampak tak sini? 2, 1. Okey, sebab dia bertindak macam tak cantik lah pula kan. Kita boleh undo. Okey. Tak naklah kita ikut arah jam. Okey. Sama juga macam tadi. Okey, kita cari lagi mana yang rotate. Okey, kita tekan C. Tekan butang putaran. Kali ni kita letak 90 darjah juga, 90 darjah. Kita pilih counter clockwise, maksudnya lawan arah jam. Ada tak bertindan guys? Oh, tak ada. Cantik kan? Jadi image C ataupun C prime dekat negatif 2, 1. Okey. Jadi